Like Ana pula gelak. Buat apa gelak ni? Tutup kamera tu gelak. Tapi situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi qad a'adda lana hadhihi al-fursa نلتقي ونناقش في هذه الجلسة عبر جوجل ميت هذا اليوم، وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحضوركم وحسن متابعتكم لدورتنا هذا اليوم، بداية هذا اليوم، وإن شاء الله سننتهي هذا اللقاء بعد 3 أيام باقية إن شاء الله. مواصلة بالأمور التي قد أكدها فضيلة الأستاذ محمد زين الدين آنفا، إن شاء الله في هذه الفرصة سأقدم لكم بعض المعلومات والكلمات عن مواصفات المعلم الفعال للقرن 11 الآن. Kejap dah slide tak gerak. Tekan ni. Jadi ni bukan slide show tau.
situ dulu. Sini. Kita beka slide. Mak ada. تظهر عليكم شريحة يا أيها الأساتذة تظهر عليكم الشريحة keluarga الحمد لله الآن إن شاء الله الآن إن شاء الله كلمات موجزة عن مواصفات المعلم الفعال في القرن الحادي عشر. هذا أنا موظفة التدريب بالمركز لغة العربية المؤسسة الإسلامية بكلانتان. اسمي أستاذة أديبة عبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا أتذكر عما هاتان الصورتان. Ustaz-ustazah kita, Ustazah nampak ke apa tu Ustaz-ustazah? Kita sebut nama lah, Ustaz Afif Ashraf. Wujud anta ya Ustaz? موجود. موجود. عما هذه الصورة؟ ما رأيكم؟ في الصورة الأولى يعني يوجد امرأتان. امرأتان. نعم. الثاني يوجد يعني جدة تجلس على الكرسي. رجل على الكرسي، ماذا يفعل هو؟ قرأ الكتاب. يقرأ الكتاب. نعم. أيوة أحسنت يا أستاذ، شكرا. أستاذة نور صوفيا كريستينا، ماذا ترين في هاتين الصورتين؟ موجودة أستاذة نور صوفيا كريستينا؟ الأستاذة بالاتحادية تانجون باغا. نعم. صحيح. مرة مرة أخرى السؤال. عبري عن الصورة. Ceritakan apa yang saya nampak lah pada kedua-dua gambar. في الصورة أول امرأة في مرحة. نعم. أيوة أحسنتي. والثاني أنا لا أعرف الامرأة أو الرجال. الرجال المرأة لا تدرين. نعم. يقرأوا الكتاب. يقرأ الكتاب. أيوة. هناك رأي آخر. شكرا يا أستاذة نور صوفيا كريستينا. شكرا فضيلة يا أستاذة. أيوة. أستاذ محمد لقمان عبد الرؤوف من STG، ما رأيكم يا أستاذ؟ الصورة الأولى امرأتان. نعم. والصورة الثانية رأيت امرأة عجوزة تجلس على الكرسي. امرأة عجوزة. نعم. هذا فقط. أيوة شكرا يا أستاذ، جزاك الله. هل هناك رأي آخر من إخواننا الآخرين؟ Ada pendapat lain tak? تفضلوا يا أساتذة. ما في رأي آخر؟ أستاذة في رأيي. نعم يا أستاذة. من الصورة فضلك اسمك يا أستاذ. يا أستاذة اسمك ماذا يا أستاذ؟ من فضلك.
Ismi Hasmida Cik Manan, ana min SMUA Dinia Permata Rambai. Hazmina Cik Manan, ahsantu. Naam, ahlan ya Ustazah. Naam, tafadhali. في رأيي الصورة كجمجمة أعتقد. جمجمة. أنت وحدك فقط. ترين جمجمة. نعم. قبيحة جدا. لكن أيوة، نعم، تفضلي. لكن في خاصة الصورة الأولى امرأتين، ثم نعم. صورة ثانية. نعم. أنا لا أدري أما الرجال أو امرأة هناك، لكن يقرأ الكتاب. يقرأ الكتاب. أيوة، شكرا. جزاك الله خيرا يا أستاذة حسميدة. نعم. Okay, tujuan kenapa Ustazah minta pandangan? Sebab kita nak buka minda untuk belajar, untuk memulakan perbincangan kita perlu minda yang terbuka. Kita tengok as-suratul ula. Jadi ramai orang nampak imra'atan. Ya. Ustazah Hasmida saat ni dia nampak jumjumah. Apa makna jumjumah? Tengkorak. Tengkorak. Maknanya dua dimensi. Jumjumah qabiha fiha imra'ah jamilah. Sahih? Imra'ah amamal mir'ah. Naam, amam al-mir'ah. Imra'atun amamal mir'ah. Mir'ah dengan mar'ah ni dia dekat-dekat dia. Sebab apa? Sebab retina dia suka cermin, betul tak? Kalau rajulun dia serupa dengan rijlun. Sebab apa? Lelaki suka jalan. Betul ke tak? Maknanya kita buka minda kita, kita tengok sesuatu, bukan saja satu dimensi, bahkan ada beberapa dimensi. Wa kadzalika fi surah ats-tsaniyah. Hak nampak sahaja dia, sedangkan dua situ tak? Dua. Dari segi ijmalian kanat as-surah an jumjumah aidan, sahih? Bentuk dia macam jumjumah juga. Tapi di dalamnya ada rajulani, ajuzani, kilahuma yaqra'ani al-kitab. Okey, kita aktiviti kita nak mengajar tu maknanya boleh membuka minda kita dah, insya-Allah. Sebab apabila minda terbuka, kita ni kunna fi aktsari isti'dadan liqabul ad-dars. Setuju ke Ustazah? Okey. Nantaqil ila as-surah ats-tsaniyah. ما رأيكم بهذا الحيوان؟ Apa dia pula ni? الفيل. أصحاب الفيل. أصحاب الفيل يتجهون إلى الكعبة. Apa dia? Naam. Apa dia Ustazah boleh buat tanggapan dalam untuk gambar ni? Ustazah Zulaikha binti Abdul Karim موجودة؟ تفضلي. موجود. موجودة. ما رأيك يا أستاذة؟ في الصورة يوجد ألفين. الفيلان. نعم. Gajah ada 2 ekor deh. Satu kepala, satu bahagian belakang. Selagi tu dalam surah Al-Fil walakin Naam ya Ustazah.
وفي وسط نعم. وفي وسط لا في وسط الصورة الفيل الفيل أو ماذا؟ الحمار ماذا الحمار حمار وحشي. حمار حمار وحشي. نعم يا أستاذ. نعم الحمار حمار وحشي. وحشي. الفيل ولكنه على صورة حمار الوحشي، على صورة زبرة. نعم. ألوان. كيف تكون هذا ya ikhwani, bagaimana boleh berlaku benda ni? Yakhtalitu baina al-fil wal himar al-wahshi. أيوة حمار الوحشي. Hada benda ni boleh berlaku ke tak? ربما. Boleh berlaku insya-Allah. InsyaAllah. Tama-tama kita ada 5D lah ni dah. 5D, nak pergi sikit lagi ke 7D. Itu semuanya adalah untuk membentuk at-tafkir al-ibda'i. التفكير الإبداعي. وهذا التفكير النوع من التفكير الإبداعي يحتاج إلى التدريب. Kita kena buat latihan kognitif lah. Nah, untuk mengetahui latihan-latihan tersebut boleh kita rujuk, kita cari latihan untuk membina minda. Antaranya ialah pergerakan bersilang. Kita buat apa? Kita buat gerakan senaman ke? Gerakan bersilang. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan dengan tangan kanan dengan kaki kiri, kaki tangan kiri dengan kaki kanan. Maknanya pergerakan bersilang itu adalah salah satu daripada latihan untuk minda. Salah satulah. Okey, kita lupakan dulu. ننتقل إلى موضوعنا. من هو المعلم؟ من هو المعلم يا أساتذة؟ أستاذة فطانة بشيرة رشيدة موجودة يا أستاذة؟ أيوة نعم. ما رأيك؟ من هو المعلم؟ مدرس مربي مرشد. أيوة أحسنتي يا أستاذة. شكرا. هو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربوية وتوجيه السلوك لدى المتعلمين. Siapa dia Ustaz? Ustazah siapa dia cikgu? Man huwa al-mu'allim? Muhammad Alif, Ustaz Muhammad Alif Diyauddin bin Munir. Man huwa mu'allim ya Ustaz? هو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربوية وتوجيه السلوك لدى المتعلمين. Jadi ماذا تفهم من هذه العبارة؟ Guru adalah seorang ketua tarbiyah yang membawa kepada amali untuk menyampaikan khibrat, pengalaman, pengalaman, maklumat, saqafah, tarbawi, taujih suluk untuk taujih ittijah, membawa kepada jalan kepada para pelajar apa yang diajarkan. هذا هو رأي. هل هناك رأي آخر؟ أريد أن أسمع الرأي من فضيلة الأستاذ محمد فرحان عبد الرزاق. وأنا عبد الرزاق، تفضل يا أستاذ. نعم تفضل. نعم. الرياضية؟ نعم. أيوة تفضل بأي لغة.
Melayu, Arab, Inggeris boleh, hak lain tak pandai. Ini apa itu Tarbawi? Ha? Ini Hmm. guru ini adalah Ya. pelatih lah, para pelatih yang menyediakan amaliyati tawsil hujurat. Menyediakan amalan atau usaha untuk menyampaikan satu halaman yang berbeda maklumat yang menunjukkan jalan ataupun petunjuk akhlak kepada para pelajar. Ya, ahsantai Ustaz, syukran. Maknanya guru ni adalah orang yang mengajar, menyampaikan ilmu, mengajar sehingga mendidik. Taujihus suluk tu lebih kepada sehingga membawa kepada perubahan tingkah laku. Hak tak faham jadi faham. Hak kelabu jadi cegah, jadi terang. Sehingga membawa kepada perubahan tingkah laku. Ataupun apa yang kita kata macam Ustaz Zainuddin sebut tadi, bagaimana pengajaran berkesan mampu untuk membawa perubahan tingkah laku kepada pelajar. Okay, ada siapa nak bagi pendapat lagi kan? Okay, kita nak pergi kepada muwasafat al-mu'allim lil-qarni al-hadi asyar. Al-hadi wa 20. Bulan ke-21. Ustaz-ustazah boleh tengok ciri-ciri guru abad ke-21 menguasai tajuk kandungan kurikulum. Pertama sekali menguasai subjek. Apabila kita menerima amanah daripada pihak sekolah untuk mengajar apa saja subjek, pertama sekali kita kena kuasai lah. Tanggungjawab kita pertama ialah kena belajar dan menguasai. Kalau kita tak kuasai, maknanya kita sendiri tak sapa lagi objektif bagaimana kita nak bawa anak murid. Jadi masalah tu. Masalah untuk mencapai goal, untuk mencapai objektif pengajaran itu akan terbantut apabila kita tidak boleh menguasai tajuk. Bila kita sudah terima amanah, nak mengajar katalah subjek nahwu sorah dekat tepak. Bila kita dah sanggup dah, maka menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain ke atas diri kita untuk belajar menguasai subjek tersebut sehingga kita faham, kita boleh kuasai, dan insya-Allah dengan penguasaan tersebut kita boleh bawa anak murid kita tu untuk mencapai objektif pembelajaran. Fardu ain tu wajib. Supaya kita sanggup nak gula lah. Kita biasa gula untuk makan 5 orang lah. Tiba-tiba orang tu minta tolong gula nak makan 50 orang. Kita tak biasa. Tapi kita sanggup. Jadi pada ain adalah ke atas diri kita untuk belajar bagaimana nak capai hasil masakan untuk 50 orang. Okey, yang kedua mahir dan berketerampilan dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran. Maknanya kita cikgu baru lagi, kita tak banyak lagi benda kita tak tahu. Kita belajarlah dari semasa ke semasa. Kena belajar ilmu pedagogi. Pedagogi itu cara kita nak mengajar. Bagaimana nak menyampaikan tausil al-thaqafah wa durus li-at-tilab. Yang seterusnya memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka. Maknanya psikologi lah. Ilmu psikologi. Kita faham perkembangan murid-murid. Kalau budak japuk sikit kita tak mudah nak marah. Kita tahu perkembangan dia. Memahami psikologi pembelajaran. Itu perkembangan dari segi peribadi, dari segi jiwa. Psikologi pembelajaran kognitif. Kognitif ni berkaitan dengan minda. Tahap mana
pelajar kita minda dia ni tahap mana, pesen mana. Memiliki kemahiran kaunseling. Kemahiran kaunseling, tidak. Kita bukan ngepek lah, tapi ke arah motivasi, ke arah menasihati untuk mencapai ke solusi yang terbaik lah dalam pendidikan kita. Dan menggunakan teknologi terkini. Kita lah ni duduk di abad yang ke-21, banyak dah teknologi tak sama dengan dulu. Basic dia ni ialah ngajar, cuma teknikal sekarang ni kena ikut teknologi terkini. Saya pun tak pandai juga, tapi sambil-sambil belajar lah. Kita sama-sama belajar. Bila proses pembelajaran ni tidak akan berhenti sehinggalah ke liang lahat sebenarnya. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. التدريس الفعال أيام تطبيق الوضع الطبيعي الجديد بعد جائحة COVID-19. Apa dia? Maknanya cara pengajaran berkesan, faal berkesan sepanjang tempoh SOP. Apa kata? Normal baru. Normal baru. Jaiha pandemik. Gitulah. Jadi في أي حالة من الأحوال لا بد أن تكون العملية التعليمية والتعلمية تبلغ الغاية المخططة. Ini kita kena pastikan, kita duduk dalam pandemik ke, kena jaga SOP, kena jaga normal baru. Tapi proses PDP tetap akan mencapai al-ghaya al-mukhattatah. Apa kita nak capai? Apa kita nak capai menerusi pengajaran kita. Itu kena ada ilmu. Al-amaliyah at-ta'limiyah wa ta'alumiyah al-fa'ala. Apabila kita berjaya dalam proses PDP, kepada proses PDP tu, mu'allimu yudarrisu wa talibun yadrus. Cikgu mengajar, budak belajar. Tu PDP-nya. Apa dia kat PDP itulah. Kita mengajar, budak belajar. Cikgu mengajar, budak belajar. Bukan cikgu mengajar, budak tak belajar. Tambah-tambah lah ni. Kita duduk di abad ke-21 ni. Maknanya kebanyakan manusia dia hilang fokus. Sebab radiasi banyak saja. Kita duduk ada radiasi. Cikgu saya duduk di pejabat ni. Penuh dengan lain-lain. Dia duduk mana pun penuh dengan lain-lain. Penuh dengan kata syabakat. Syabakat. Kowi. Kowi. Kalau kita tengok langit dah, nampak tenang gitu lah. Tapi sebenarnya penuh dengan lain-lain. Betul kan? Jadi menyebabkan kita ni hidup dalam kesan-kesan radiasi itu kadang-kadang boleh membuatkan kita ni hilang fokus. Cikgu duk ngajar tajuk ni, Al-Ustazu fi wadin wa tulab fi wadin akhar. Cikgu duk lain, budak duk lain. Jadi kita kena menguasai pedagogi lagu mana. Bila kita mengajar, budak belajar kita nak ajar. Dia faham. Dah. Tahsil taliban mutafawiqin. Apabila dia dah berjaya PDP tu, cikgu mengajar, budak belajar, kita akan berjaya menghasilkan pelajar yang mutafawiq. Pelajar yang kata berketerampilan lah. Dan dengan sendirinya akan raf'ul mustawa at-tarbawi. Tahap pendidikan Kelantan, khasnya di Yayasan Islam Kelantan dan juga pendidikan di Malaysia akan naik. Naik. Okey, ada nak saya nak bagi pendapat kah? Tak ada. Okey, nantaqil ila al-mawdu' al-syarihah al-ukhra. Ini satu impak kualiti pengajaran ke atas pencapaian murid. Ini satu prestasi murid.
Perbandingan antara dua murid dengan prestasi yang sama. Sebagai murid itu guru yang berprestasi tinggi. Prestasi tinggi ini guru yang ada pedagogi berkesan, pengajaran berkesan. Ya. Selagi itu murid yang guru berprestasi rendah. Macam yang ajar aku tak buat. Tak tahu nak capai ke apa objektif. Masuk dalam kelas, manalah berhenti mula. Tak tahulah soal dia tu nak tanya pun pelajar. Tapi sebenarnya melambangkan kita tidak bersedia. Jadi apa hasil? Kita tengok jurang hasil pencapaian kualiti dia tu beza dia berapa antara 90% dengan 37%. Jurang dia sangat besar, 53%. Murid yang cikgu mengajar tu cikgu yang berprestasi tinggi berbanding dengan murid yang belajar dengan guru yang berprestasi rendah. Sial lah tak? Sial ke murid kita. Sial kita juga sebab amanah sebagai seorang pengajar tu belum tertunai dengan sebaiknya. Kita tak mungkin sempurna, tapi kita boleh berusaha untuk ke arah kesempurnaan tersebut. Tidak mustahil. Benda tidak mustahil sebab kita ada Allah. Okey, seterusnya. Nak pergi kepada isu limadha nata'allamu al-lughat al-arabiyyah. Biasa. Inilah jawapan-jawapan biasa kita dengar lah. لأن اللغة العربية لغة القرآن هي لغة العبادة هي لغة العالمية اللغة العربية لغة التجارة اللغة المدونة في أمهات الكتب وهي أيضا لغة الأحاديث التي نطق بها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini jawapan biasa dia. Orang bukan Islam pun sekarang ni belajar bahasa Arab. Sebab apa? Jadi kita tanya, kamu apa belajar bahasa Arab? Dia kata, li'anna al-lughat al-arabiyyah lughat at-tijarah, lit-tijarah. Itu tujuan dia. Tapi kita lebih kepada ibadah, lebih kepada nak memahami Al-Quran, memahami hadis dan seterusnya lah. Ini jawapan-jawapan biasa lah. Kalau pelajar kita buat karangan dalam insya' pun, tajuk limadha ata'allam lughat al-arabiyyah ni lah antara sebab yang tulis dalam artikel tersebut. Okey. Nampak tak video tu? Soalnya. Nampak dah? Okey. Itu jawapan yang mantap. Jawapan yang mantap. Apa belajar bahasa Arab? Sebab saya orang Islam. Sepatutnya bahasa Arab ni bukan budak kalau Arab saja belajar, tapi dipelajari oleh seluruh umat Islam. Betul tak? Setuju tak? Jadi kita belajar bahasa Arab ni, hak pandai bahasa Arab ni kena berada di medan dakwah. Dakwah ke apa? Sebarkan, ajarkanlah bahasa Arab untuk dipraktikkan, untuk dipahami. Okay, seorang motivator, seorang cikgu namanya Jumat Mat Saleh. Bagaimana pandangan dia terhadap guru? Saya melihat seorang guru tu bukan sahaja perlu mempersiapkan diri di segi faktor luaran sahaja. Luaran ni penampilan lah. Macam Ustaz Din sebut tadi, kena gosok baju, jangan duk pakai selekeh-selekeh. Enggak, sudah daripada pergi sekolah dia. Sebaliknya, guru juga perlu mempelajari pedagogi ala baru yang sesuai dengan keperluan pelajar masa kini. Itu juga kerja kita.
Warga guru perlu membuang beberapa sikap yang menyebabkan mereka tidak disukai oleh pelajar. Kikis sikap mudi. Mudi ni ke apa? Orang kata mayangi lah. Terkemuk modek kak? Okey lah. Terkemuk tak modek kak? Kikis sikap tu. Kita kena belajar untuk menguruskan emosi, perasaan kita, jiwa kita, minda kita. Kena belajar lah kau tu. Ada dalam ilmu psikologi. Boleh kita belajar. Banyak kursus-kursus lah ni orang buat dah untuk pengurusan stres, macam-macam lah. Jadi jangan kita malah untuk mengikuti benda-benda tersebut. Tu adalah semuanya kelengkapan untuk kita. Jangan membebel. Ngepek deh. Budak bosan benar ngepek. Nasihat lain. Suka merajuk. Ada pernah berlaku dulu. Seorang cikgu tu dia masuk dalam kelas. Budak-budak duduk sibuk. Isi barang UPU. Dia pun tubik. Mengaju. Seminggu tak masuk kelas. Tengok. Suka merajuk. Malas mengajar. Pentingkan diri. Selekeh. Tak masuk kelas dan macam-macam ciri-ciri negatif yang lain. Jika anda masih kekalkan sikap sebegini, pelajar tidak dapat rasai keseronokan belajar dalam kelas. Bila tak seronok, minda pelajar akan terbatas. Dia tak jadi minda terbuka, dia akan jadi minda tertutup. Itu dia punya efek, punya kesan. Cikgu Jumat juga dia kata macam mana nak untuk membina. Dia bagi tip menjadi guru disukai pelajar di sekolah. Ini penting ni. Kenal pasti jenis pelajar. VAK. VAK ada bawah tu. V untuk visual, A untuk auditory, K untuk kinestetik. Apabila kita kenal pasti, kita tahu pelajar ni pasal mana, jenis V ke, jenis A ke, jenis K. Kita mampu untuk merancang pedagogi yang sesuai. Budak visual ni lagu ni. Budak auditory lagu ni. Budak kinestetik lagu ni. Tak sama. Macam Ustaz dia tadi lah, setiap pelajar tu tak sama. Jadi kita tak boleh guna pendekatan yang sama sebab dalam kelas kita, dalam audiens kita ada kepelbagaian. Dan apabila kita tahu VAK pelajar kita tu, kita faham tingkah laku pelajar. Pelajar berjalan tu kita tidak gaduh nak marah lah. Tapi kita boleh motivate dia dengan satu kesan yang cukup positif. Visual. Visual ni dia tengok. Budak ni dia dominan dalam diri dia tu. Dengan tengok baru dia boleh belajar. Orang kata kena motek dia. Maknanya dia punya pemangkin dia duduk situ. Jadi aktiviti pembelajaran tu perlu ada gambar. Tertarik dengan gambar-gambar budak-budak gini. Dia suka tengok video, dia suka tengok warna. Macam slide Ustazah hari ni. Ustazah pisah. Combine banyak warna kan. Ustazah pernah saya ikuti kelas tentang warna ni. Warna ni dia sebenarnya ada tenaga. Sebab warna tu dia ada tenaga, dia ada frekuensi dia. Dia ada boleh memberi tenaga dengan keserentakan yang ada pada masa tu. Okey, biasa budak visual ni dia kelihatan kemas. Dan kalau dia kecek tubik daripada mulut dia tu, saya tengok ke tu, saya nampak gini. Bagi benar-benar melambangkan dia tu dominan kepada unsur-unsur visual. Jadi masa kita mengajar, kena ajarlah gambar-gambar. Benda-benda, ciri-ciri benda dia boleh menarik penglihatan mereka. Yang kedua, auditory. Auditory ni sangat sensitif dengan bunyi. Auditory ni dengar lah audio kan. Bunyi. Dia suka dengan muzik latar dan dengan bunyi-bunyi tidak muzik pun ada bunyi-bunyian. Biasa pelajar yang jenis auditory ni dia pendiam, pemalu. Dia kecek kan? Saya dengar gini. Saya gitulah lebih kurang. Maknanya kinestetik pula. Kinestetik biasa mana? Paling aktif dalam kelas. Kalau di sekolah dia beritahu sekolah. 7 keliling, lebih 7 keliling.
Dia tahu. Tapi marah dia sebab dia punya dominan dia kat tu. Jadi nak tackle dia kena cara kinestetik juga. Kalau kena dia suka bermain, suka bergerak. Kena dia lah bab gerak suruh pergi tepek tu tulis paper hitam ke. Nak suruh mari luar sebut gini-gini tunjuk apa-apa dia suka. Dia akan belajar dengan cara tersebut. Saya rasa, saya rasa, saya suka melambangkan keadaan dia lah. Jadi ada belaka sebenarnya kecerdasan VAK ni setiap individu ada belaka. Cuma ada yang lebih dominan. Maknanya suka melihat, kalau tak ada benda yang ditunjuk, dia kurang belajar, dia kurang sensitif. Hak dengar pula, hak dengar tak apa, dengar saja duduk cikgu duduk bel-bel. Dia suka dengar tak? Dia tak apa. Kalau betul dia belajar. Tapi hak visual, kalau bakal cikgu duduk masuk kelas kan, buka muka sikit-sikit, baca, cikgu baca terjemah. Ada tak belajar? Itu kadang-kadang objektif pengajaran kita tidak sampai kepada sasaran sebenar. Hasilnya, kita tengoklah pernah berlaku di sebuah sekolah. Pada hari peperiksaan, seorang pelajar, dia nak ayah ni motivasi dia supaya dapat A kan. Dia akan lakukan apa saja untuk dapat A. Hari tu belajar kuasa subjek Tauhid. Dia nak pastikan ibu dia A, dia buat buku. Masuk, dia susukkan lah, tak tahulah. Tapi takutlah aktiviti dia nak ni buku tu pengarah perasaan tengok, dia letak mana buku, dia letak buku punggung. Duduk atas buku. Buku ke apa? Buku Tauhid. Tauhid ni ke apa? Mengenal Allah. Siapa dah? Objektif kita mengajar nak kenal Allah dengan perilaku pelajar kita yang lagu tu. Tak adalah bukti tak capai objektif. Boleh dah insyaAllah. Sistem pembelajaran abad ke-21 ni dia lebih kepada student-centered learning. Maknanya berpusatkan pelajar. Kita bagi ke dia, cikgu mengawasi, cikgu fasilitator, kita bagi ke dia buat kerja. Namun pasti ada kategori yang lebih dominan, itu tak adil lah. Maknanya BAK tu ada yang lebih dominan ke arah B ataupun E ataupun K. Jadi apabila kita sudah faham, memahami kecerdasan tersebut, ini memudahkan guru untuk tackle atau menarik minat mereka berdasarkan cara pendekatan sesuai mengikut jenis pelajar. Kalau macam kita buat Google Meet dengan pelajar, kena sebut nama dia. Suruh dia catch, suruh dia jawab. Suruh dia buka kamera mata, tunjuk apa-apa. Sebaik-baiknya sebulan sekali mesti ada aktiviti yang menarik minat pelajar dengan alat bantuan mengajar. Kalau kita nak buat sama mungkin alat bantu mengajar BBM ni sangat-sangat perlu sebenarnya. BBM yang berkesan, dia boleh membuka minda pelajar. Maknanya dia mengurai sekatan-sekatan ataupun halangan-halangan untuk belajar. Okey, hadhihi ya al-muallim muallimah. Ciri-ciri yang sepatutnya ada bagi seorang guru. Muthaqaf ni kena berpengetahuan lah. Jangan jemu untuk belajar. Isu-isu kita ni update dengan suasana. Rasulullah SAW dia kata Allah merahmati seseorang yang tahu suasana zaman dia. Orang yang terkebelakang ni, outdated ni, tidak dirahmati oleh Allah. Dari sudut tu lah. Dia tak cara kepada suasana. Orang kata tidak tercara, tak tahu. Tanya kau ni isu semasa, tak tahu kau ni, tak tahu. Apa? Sebab tidak muthaqaf, tidak belajar. Apa ciri-ciri guru berkesan? Tak tahu. Yang mengajar gitu, masuk tak? Mubdi', kreatif. Bila ada pengetahuan,
Bila dia faham benda tu gapo akan timbullah kreatif. Kalau tak ada ilmu, bermula dengan ilmu. Ilmu ni bermula dengan keikhlasan. Tak ikhlas Allah tak bagi. Boleh setakat tu je lah. Tapi tidak berjaya kepada sasaran kita untuk jadi seorang yang kreatif. Kita tengok dalam ngeping susu kan. Susu ke apa dulu? Nampaknya saraf-saraf otak anak mama sudah berhubung. Apa maksud dia? Maknanya bila ada ilmu, bila ada banyak cabar ilmu, dia akan ilmu-ilmu tersebut akan saling berhubung. Apabila saling berhubung, dia akan keluar satu panggil inquiry, penemuan hak lain selanjutnya. Sebab tu ilmu ni sentiasa berkembang sebab dia ada inquiry dia ada perkembangan dia, sentiasa berkembang. Jadi apabila berkembang itulah yang menyebabkan menghasilkan mubdi', seorang yang kreatif. Mulazim bitawasul al-fa'al, komunikasi yang berkesan. Ada slide komunikasi berkesan, kita tengok bentar lagi. Mutafanniyun. Apa mutafanni? Dia lebih kurang mubdi' tadi juga. Maknanya dia orang kata ada patah siput tu orang kata tak. Dia boleh memperbaharui suasana dengan lebih baik. Benda tu lama tapi dia boleh perbaharui benda tu. Muhibbun wa rahimun. Seorang yang penyayang. Penyayang dengan kasih sayang. Tak mudah nak marah. Dia berjaya menguruskan emosi dengan latihan-latihan, dengan ilmu-ilmu. Berjaya membentuk jiwa dia sebagai seorang yang muhibbun wa rahimun. Ya. Ada seorang babo siapa dah. Ustaz dengar video dia kata pagi-pagi tu mulakan dengan bismillah, bacalah bismillah banyak. Berapa kita boleh 100, 200. Sebab apa? Untuk membentuk orang kata kasih sayang Allah. Kasih sayang. Bila kasih sayang Allah tu boleh menusuk dari jiwa kita, maknanya pandangan kita adalah pandangan kasih sayang. Kita rasa rahmat dan juga rahim Allah SWT, jadi jiwa kita pun lainlah sikit dah, insyaAllah. Rasa kasih sayang. Okey, gangguan komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi berkesan tadi. Ada tesal al-fa'al. Itu ada 25 sama. Bising. Ada kelas lah ni. Semua tu boleh mengganggu. Jadi bila mengganggu kita kena ubah lah benda ni supaya tidak terganggu. Apabila komunikasi terganggu, akan terganggu lah kita punya objektif pengajaran. Mungkin tak sapa. Suara guru, cikgu kena suara lah. Salah faham tentang input sebab kita tak kuasai kan. Tiada tumpuan. Guru baru, cikgu baru ni. Kadang-kadang anggapan pelajar. Cikgu baru ni dia cikgu tak ada pengalaman ni. Memang berlaku benda ni. Tapi lagu mana kita nak tangani benda ni? Biar budak tengok kita tu budak percaya, respect kita lah. Guru tidak mengajar dah. Tidak ada interaksi dua hala. Komunikasi salah, bahasa penyampaian. Mungkin pelajar tak faham. Maknanya apa? Apa kata tak ingat dah. Bercakaplah ala qadri unqulihim. Khatibun nasa ala qadri unqulihim. Kita bercakap dengan sesiapa sahaja mengikut kadar kogniti dia, kadar minda dia sama mana. Tiada bersemangat. Ini masalah jiwa ni. Cikgu tak ada semangat. Terbawa-bawa dengan masalah. Kena ikuti. Belajar untuk menguruskan emosi. Minda tertutup sebab tak belajar. Duk kecek dulu 10 tahun yang lepas. Sebab apa? Sebab tak ada peningkatan ilmu. Guru otokritik. Betul dah ni deh. Kritikan tidak sesuai. Kalau nak kritik, biar sesuai. Janganlah siapa kita menghina dia. Pelajar rasa terhina ataupun buat dia rasa malu. Maknanya kata-kata tu akan termasuk dalam kata-kata negatif. Memek muka kita. Melambangkan kesungguhan perasaan kita lah.
Guru duduk. Duduk ada kelas. Ustazah pun duduk juga hari ni, tapi nampak kan dah muka. Kita punya wada'i kita lah ni adalah secara maya. Kelas tidak kondusif. Masuk ada kelas. Meja belok. Betul lah. Siapa banyak aduk membusuk nah. Kita tak cara. Maknanya kita kena cara juga benda tu pun pendidikan juga. Kalau cara benda tu kata tak habis lah kita nak ngajar. Tak, tu pun pendidikan juga. Sebenarnya pendidikan kena bersepadu. Maknanya mata pelajaran dengan suasana kehidupan itu adalah semuanya adalah sekolah. Semuanya adalah pembelajaran. Pertuturan yang laju sangat. Tak tahulah yang buat apa. Maknanya Rasulullah dia kecek apa tak. Kesihatan terganggu, kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan kita. Tiada pemantauan. Bagi kerja bukan tak cara pelajar buat kodok apa. Teknik tidak pelbagai. Teknik tidak pelbagai. Maknanya sahala sahaja. Penguasaan teknologi, kemahiran yang terhad, semuanya memerlukan kepada tambah ilmu. Tambah ilmu. Okey, seterusnya PDPC adalah asas pendidikan. Asas pendidikan PDPC ni. Maknanya kalau berjaya, PDPC kita berjaya, maknanya kita sudah berjaya kita dalam pendidikan. Dalam kelas, masa kita mengajar, lepas tu kena kepelbagaian teknik, kepelbagaian cara, biar siapa benda tu. Biar cikgu mengajar, pelajar belajar. Lepas tu nak kepada bersepadu antara fizikal dan spiritual. Sebab kesan dia akan lebih optimum, akan lebih besar. Tak boleh mulakan dengan doa. Aktifkan keikhlasan dalam diri. Kita kecek. Maknanya sebab kita nak membentuk kejiwaan. Jiwa kita, jiwa yang rabbani lah ni. Kita nak rabbani lah kalau ni. Tema Ma'al Hijrah kita pula ni rabbani juga lah. Masyarakat yang rabbani adalah masyarakat yang maju kah? Tema Ma'al Hijrah kita. Apa rabbani? Kait dengan spiritual, kejiwaan, kerohanian. Ngaji bukan sekadar fizikal, bukan sekadar nak mencapai straight A. Tapi pandai dan juruh dia boleh praktik benda tu dalam kehidupan. PDP yang tepat akan menghasilkan pelajaran kritis, kreatif dan sintesis. Tahap paling tinggi lah. Boleh buat analisis. Okey, seterusnya. Amalan kalbu ni berkait dengan spiritual lah. Benda ni kita mainkan benda ni, kita sebut benda ni lah pembelajaran kita. Amalan-amalan membersihkan hati. Gabungan antara aspek fikir dengan zikir. Kita fikir, belajar ni berfikir. Sebab manusia ni hak sikit tu ayat dalam Quran ni. Sikit siapa? Qalilum orang yang berfikir, yatafakkarun. Apa lagi? Sikit juga orang yang tahu. Sedikit juga orang yang yashkurun. 3 golongan manusia hak sikit. Sikit ke apa? Sikit mikir. Sikit tahu. Tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu tak, dia mikir sikit lah. Sebab budak kecil dia tengok ular, dia nak jamah apa? Sebab dia tak ada ilmu, benda tu bahaya. Jadi yashkuru, bersyukur. Maknanya bila kita bersyukur, Allah akan tambah. Akan bertambah keberkatan kehidupan kita. Ini adalah pembangunan pendidikan yang bersifat rabbani. Jadi elemen kalbu dalam kita nak aplikasikan dalam aplikasi. Maknanya kita sebutlah, bila kita masuk dalam proses PDP kita. Kaedah penyucian jiwa dengan RPH kita, RPT kita ni tengah berjalan. Maknanya kita sebut juga benda-benda doa. Doa ni doa molek. Sebab doa ni senjata mukmin. Doa ni power dia sangat
Niat yang ikhlas, power dia sangat kuat. Untuk capai sesuatu objek kena niat dulu. Sebab tu Nabi ajar sebelum lagi hijrah tu, hijrah kita ni bukan main-main kita nak jalan jauh. Tak, jalan jauh daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Jalan ke mana? Kepada pasir. Tak, kalau lah tak ada tak ada keikhlasan, boleh lelah sahaja. Kalau tidak lillah, boleh lelah. Tak. Okay, seterusnya. Saya cukup tertarik dengan benda ni. Rahsia zikir dari sudut sains. Sains. Kita zikir tak? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh satu imbasan hasutan daripada syaitan, berdepan dengan hasutan syaitan, mereka ingat, tadzakkaru. Mari ujian, dia ingat kepada Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Fa idza hum mubsirun. Mereka nampak. Tak usah buat ni jahat. Tak usah buat. Apa yang menyebabkan dia nampak tu? Apa yang menyebabkan dia nampak? Tengok situ maksud dan pengertiannya ni. Apabila mulut melafazkan zikir, 14 juta saraf otak akan aktif dan membina bioelektrik. Gapo nur? Nur lah, cahaya. Yang pula akan mempengaruhi 16 juta urat saraf di seluruh tubuh untuk sama-sama berzikir. Lagi banyak jumlah zikir dilafazkan, maka akan lebih kuat tenaga cahaya nur yang terbina, dan cahaya inilah yang menghalang hasutan syaitan seperti disebut dalam ayat di atas. Dia nampak, sebab apa nampak? Hati dia cerah, orang tua kata. Nampak benda ni, benda haram, benda dosa, benda boleh masuk ke, membawa kepada neraka. Alhamdulillah. Sebab ada cahaya. Dalam diri dia ada cahaya. Sebab apa? Urat saraf, sel-sel yang bertrilion-trilion tu jumlah dia sangat banyak. Sebab tu kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ke atas kita, tak mampu. Tak mampu. Tengok bertrilion, 16 juta urat saraf, 14 juta saraf otak. Boleh dia nak syukur nikmat tu? Tak mampu. Betul Allah kata, biarlah tak mampu pun, kijamu bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum. Kau tambah, boleh kamu juga, boleh kita juga. Bila kita banyak bersyukur, benda tu balik kepada kita. Okey dah. Bluetooth ilmu. Ini saya dapat daripada ceramah daripada Syekh Nuruddin Marbu' Al-Banjari Al-Makki. Ada orang jemput dia ceramah pada sempena sambut Hari Guru. Dia kata antara murid dengan guru ni akan berlaku satu proses, satu operasi Bluetooth ilmu. Kita Bluetooth daripada telefon ni ke telefon A ke telefon B. Bluetooth mesej ke apa. Benda ni berlaku juga antara murid dengan guru. Dengan izin Allah. Akan berlaku antara guru dan murid dengan izin Allah. Tak tahulah proses ni berlaku lagu mana tu dengan izin Allah. Tu adalah kerja Allah SWT. Lagu mana bentuk jiwa cikgu tu, lagu mana rupa jiwa murid yang diizinkan oleh Allah SWT untuk berlaku Bluetooth ilmu. Lepas tu kena berguru, cari guru tak? Akan berlaku Bluetooth ilmu. Kita harapkan hari ni insyaAllah akan berlaku Bluetooth ilmu. Kita ngajar anak murid kita, esok lusa ke, dalam PDPR kita tu akan berlaku Bluetooth ilmu dengan izin Allah. Percayalah, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Habis dah. Ma'at-tamaniyat wa taufiq ma'as-salamah wa ilal liqa'. Okey, ada apa-apa perbincangan ke sebelum kita ada masa lebih kurang 5 minit ke? Untuk slot yang seterusnya daripada Ustazah Nafizah dan Ustaz Hamdan. Ada apa-apa kah? Nak bincang ataupun nak tegur Ustazah Raya? Salah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Jelas. Nama apa Ustazah? Ismi Nik Nur Amira binti Amran Nik Nur Amira binti Amran min Ma'had Syamsul Ma'arif للبنات. أهلا يا أستاذة. عندي السؤال لكن في اللغة العربية الملجوية. أيوة تفضلي بأية اللغة تفضلي. المهم الكلام والمناقشة والفهم إن شاء الله. Tentang subjek bahasa Arab. Kadang-kadang dilema untuk guna Google Meet. Faktor capaian tu lah. Jadi antara ikhtiar yang diusahakan, saya rakam audio ada, lepas tu rakam video, kemudian link dalam Google Drive pun ada. Cuma isunya adalah pelajar ada komen lah, bosan. Bosan. Bosan ya. Itulah antara dilema lah. Yalah. Bagi pandangan Ustazah macam mana? Tak tanya sebab dia bosan fikir ke apa? Bosan sebab dengar saja ke? Sawa saja. Kadang-kadang saya usahakan jawab game online gitu je lah Ustazah. Game dia suka lah dia. Suka selalu. Maknanya kita nak buat game sama, mungkin tak mampu dia. Itulah. Ada certain tajuk tu tak ada, susah lah. Itulah. Maknanya usaha tu kita buat dah. Usaha tu. Kita pun habis dah belajar, cari cara teknikal dah lagu mana. Nak suruh belajar ni, suka. PowerPoint saya try dah. PowerPoint dengan video. Kita boleh masuk dah tu. Kita boleh. Boleh. Cumanya jadi berat lah. Ada online slow lah. Alah macam-macam lah. Alasan. Boleh tengok, boleh dengar berat pun. Ada pro and kontra lah belakang. Tapi tak buat ganak Ustazah, kita usaha dah tak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kita stres lah. Kita usaha dah habis teh, orang kata habis teh kopi buat. Tak. Tapi usaha tu malah kita dalam masa yang sama kita tetap berusaha lah untuk mencari. Betul sekali doa lah biar kita boleh pergi sekolah. Biar Allah angkat bala wabak ni sehingga kita boleh jumpa sepuluh insya-Allah belajar. Mana boleh suka tak apa dah, tak boleh duduk dekat tak apa lagi. Kita duduk di satu majlis ilmu. Secara itulah tak secara bersemuka. Tapi dah tak lagi tak cara ni lah. Tahniah lah Ustazah Nur Amirah tu memang cukup berusaha lah kan untuk mencari yang terbaik, melakukan yang terbaik. Selebihnya kita doa lah kepada Allah Ta'ala supaya ilmu tu sampai ke dia sampai ke murid kita. Maknanya doa tu kena ada seumur. Ada link dia nak doa ni adalah link. Orang buat santau kau kan lah ni guna link ya. Boleh sampai benda tu tak?
apatah lagi benda kebaikan insya-Allah dengan izin Allah. Salah deh. Naam, syukran Ustazah. Puan. Okey. Saya rasa setakat ni lah sampai dah masa 11.30 ni. Maaf lah kalau di atas segala kekurangan salah-salah cikgu, saya minta maaf. Segala yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Maafkan di atas segala kekurangan. Tahniah kerana ustaz-ustaz semua dipilih untuk berada di barisan tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak pelajar di Sekolah Yayasan Islam Kelantan. Ya, kita kena ingat kita duduk di sekolah Arab ni, duduk Sekolah Yayasan Islam Kelantan ni. Kita diberi peluang untuk jaga sekolah agama, jaga sekolah Arab. InsyaAllah dengan niat kita yang sedemikian, ia akan membawa satu jati diri kepada kita untuk terus istiqamah dalam mendidik, belajar dan menjaga agama insya-Allah. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah slot kita seterusnya adalah slot bagaimana kita nak mencapai objektif pengajaran. Lepas tu betul Kak Arifin tu kita nak start dah tu insyaAllah. Start ke apa? Start RPH. Contoh RPH. Saya rasa dalam grup tu Ustazah hantar dah senarai nama 13 orang dah. 13 orang. Jadi kita bermula dengan nombor 1 tu hari ni. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dan seterusnya, siapalah 13 tu adalah untuk slot yang ke-13. Boleh faham dah insyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkongsi. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.